Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa nasara wa wala amma ba'd. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ila dirasatina fi hadha as-sabah عبر الإنترنت PDPR وأتمنى لكم أن تستعيدوا لمواجهة هذه الدراسة وأرجو منكم أن تكونوا في الصحة والعافية وابقوا في بيوتكم ولا تخرجوا للخارج إلا لديكم الشؤون لأن كل واحد منك له urusan duduk rumah elok. Tersambung hari ini نواصل في هذا الصباح في عصر صدر الإسلام, iaitu An-Nathar fi Asr Sadr Islam. Kita dah habis syair di zaman permulaan Islam dengan khasaisnya, ciri-cirinya, aratnya, tema-temanya dan juga a'lamnya, iaitu tokoh-tokoh syair, tokoh-tokoh syair di zaman Sadr Islam, permulaan Islam. Baik, jadi kamu kena betul-betul cakna kerana adanya topik yang sama tapi dalam dua bidang yang berbeza, iaitu syair dan juga prosa. Baik, hari ini khasais nasr fi asr sadr Islam, iaitu ciri-ciri prosa di zaman sadr Islam. Ustaz Arab Ustaz tak lajulah, nak ringkaskan lagi, kamu dengar pun cepat sikit habis. Al-ibti'adu 'an as-saja' al-mutakallif, iaitu jauh daripada saja' rima akhir yang sama, al-mutakallif yang sukar. Maksudnya tidak ada ciri-ciri sajak yang begitu dalam nasar ataupun prosa di zaman sadr Islam. Yang kedua, at-ta'thir bi ma'ani al-Quranul hadis, terkesan atau terpengaruh dengan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Kerana zaman permulaan Islam itu turunnya Al-Quran Al-Karim dan juga Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Maka di situlah kesan daripada kesan terhadap prosa daripada penurunan Al-Quran dan juga kehadiran Rasul sebagai Rasulullah SAW yang ditabarkan menjadi Rasul. Dan yang ketiga, al-i'ti'ad 'an al-gharabah wal kalam al-wahshi, iaitu jauh, ibti'ad jauh 'anil gharabah, daripada gharabah ayat yang sukar difahami, wal kalam al-wahshi, dan juga yang kasar, kalam-kalam yang kotor dan kasar. Tidak ada di zaman permulaan Islam. Tak ada lah benda itu, melainkan di zaman jahili. Yang keempat, ittisab bil balaghah wal 'udhuba fil lafzi, yang ittisab ini bersifat ataupun mempunyai balaghah dia, al-balaghah dia, dan al-'udhuba fil lafzi, keindahan pada lafaz kata-katanya. Baik, yang seterusnya al-iqtibas min nusus al-Quran wa kalam ar-rasul. Al-iqtibas ni dipanggil suntingan, suntingan atau kita kata petikan. Dipetik kata-kata nasar itu daripada nas al-Quran ataupun daripada hadis, iaitu kalam Rasul. Yang seterusnya, ittasama an-nathar murattaban wa munazzaman fil afkar lianna manba'ahu min al-Quran, iaitu dikata di sini proses sastra ini terkenal terkenal murattaban wa munazzaman. Maksud murattaban ni tersusun dan dengan indah, tersusun indah ataupun kita kata tersusun dan juga sistematik fil afkar, dari segi isinya, lianna manba'ul Al-Quran, kerana daripada sumbernya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi tersusunlah dia punya prosa tu dengan mencantik, dengan isinya yang jelas. Kenapa? Kerana ideanya itu, afkar tu kita idea lah, kita kata isi atau idea, dan juga sumbernya itu daripada Al-Quran. Baik, yang seterusnya, taswirul hayatil islamiyah min zikri tauhid wal khulq wal haq wal khair wal khuluq bukan khalq, wal khuluqi, iaitu menggambarkan kehidupan Islamik seperti min zikri tauhid, dengan menyebut tentang tauhid, keesaan Allah, wal khuluq, iaitu akhlak, wal haq, kebenaran, dan wal khair, iaitu kebaikan. Baik, yang ni pun ada sikit lagi ni, baca bila al-ma'lumat al-idhafiyah ni la yuharibul al-islamu syi'ra li dhatih, Islam tidak memerangi syair itu sendiri, wala asy-syu'ara bi ajma'ihim, dan juga para penyair seluruhnya. Wa innama yuharibu manhaj al-batil, namun begitu hanya sahnya Islam itu memerangi manhaj yang batil. Manhaj ni kita kata metod yang salah, wa syar yang jahat, wa radhilah, iaitu yang hina,
alladhi yasiru fi syi'r wa syu'ara, yang terdapat dalam syair juga pada diri penyair. Wa yarsumul islamu, dan Islam melakarkan Islam itu manhaj al-iltizam, satu metod al-iltizam, yakni yang berpegang kepada kebenaran. Iltizam bimabadi'il haqq. Iltizam itu maksudnya dengan asas, berpegang dengan asas bimabadi al-haq, iaitu dengan prinsip yang benar, wal khair yang baik, wal fadilah dan mulia. Baik, itu hanya kita kata maklumat tambahan. Baik, khususnya funun nathar. Kalau syair kita ada aghradu syair, tapi dalam nathar kita tidak ada aghrad, kita ada funun an-nathar. Itu bezanya, beza dari syair dengan nathar. Jadi dalam fununun nathar maksudnya apa? Kesenian prosa fi asr sadri Islam, di zaman permulaan Islam yang pertama. Al-khitabah, semua orang tahu al-khitabah ialah apa? Ialah kalam, iaitu pidato lah. Khitabah ni pidato ataupun syarahan, yang mana al-khitabah ia al-kalamul ladhi, iaitu ucapan yang yulqihi al-khatib, yang disampaikan oleh pemidato alal mustami'in, kepada pendengar. Wahia adatun, sebagai alat, sebagai wasilah linashri da'wah, untuk menyebarkan dakwah al-islamiyah, Islam, wa afkariha, dan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Baik, tapi ke sebelah pula al-kitabah. Al-kitabah adalah penulisan. Apa itu penulisan? Al-kitabah ia intajun adabiyyun min haits at-ta'lif, iaitu satu kita hasil sastra. Intajun adabi, hasil sastra, atau keluar satu produk sastra. Min haitsu ta'lif, yang dalam bentuk at-ta'lif, iaitu dibukukan ataupun dikarang. Wa fi hadzal asr, di zaman ini Saudi Islam, ihtamal kutab, penulis-penulis mengambil ber'ala rasail, iaitu dari sudut penulisan apa? Penulisan surat-surat, rasail risalah, jamak dari risalah, ila mulukil alam, kepada raja-raja di seluruh alam, waru'asaihi, dan juga ketua-ketuanya. Ketua-ketua maksudnya kita pembesar-pembesar lah, fi ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Warisalatut tawjih, dan juga surat at-tawjih wal irsyad, memberi, kita kata petunjuk, memberi bimbingan, fi ahdi khulafa'ir rasyidin, di zaman khalifah ar-rasyidin. Baik, yang seterusnya al-wasaya, wasiat adalah nasihat, kita kata, iaitu an-nasihatul muthirah min thamaratin tajrubah wa hikmatin wa irsyadin tawjihim, iaitu an-nasihat, nasihat al-muthirah, memberi kesan, memberi hasil, min thamaratit tajrubah, daripada hasil hasil pengalaman, tajrubah, wa hikmah, dan juga kebijaksanaan, wa irsyadin, pedoman, wa tawjih, iaitu nasihat. Dan yang terakhir iaitu al-hikam wal amthal, iaitu kata-kata hikmah dan juga perumpamaan. Apa dia tu? Al-kalamul ladzi yaqillu lafzuhu wa yajallu ma'nahu. Kalam, kata-kata di mana sedikitnya lafaz tapi hebat maknanya. Maksudnya ditulis sikit saja, tapi dia punya apa, kita kata makna itu besar. Wa yu'abbaru an khulasah tajrubah, iaitu ditakbirkan, diungkapkan daripada, kita kata ringkasan pengalaman dan juga mawaqif, kita kata situasi, khabarihal hakim, oleh orang yang bijaksana. Al-hakim tu orang yang bijaksana. Khabaraha maksudnya yang diceritakan, yang dikhabarkannya tu maksudnya pengalaman juga situasi tadi, oleh orang yang bijaksana. Kita kata cendekiawan, atau kita ahli hikmah, kita kata ahli hikmah, iaitu ahli orang yang pandai sastra ni, kita panggil sastrawan lah, kita kata, ataupun ahli hikmah, orang yang pandai buat kata-kata hikmah. Baik, yang terakhir alamun nathar fi asr Islam, iaitu tokoh-tokoh prosa di zaman Islam yang pertama, yang tak asing lagi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah yang pertama min khulafa'ir rasyidin. Siapa dia Abu Bakar As-Siddiq ini? Baik, Abdullah, nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi Al-Quraisy, dilahirkan pada 574. Wa kana ahabba rafiqin ila Rasulillah,
dan dia adalah merupakan sahabat yang paling dikasihi Rasulullah SAW. Indahu khutabun kathirah, baginya maksudnya dia ada banyak khutbah-khutbah atau pidato-pidato tadullu ala syiddati wa yaqazatihi wa sidqi hissihi, yang mana menunjukkan kebijaksanaan, kematangan dan kita kata perasaan gerak hati yang benar. Baik. Yang kedua, Umar ibn Khattab, iaitu huwa Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Adwi Al-Qurashi. Nama sebenar Umar, sahabat ataupun kita tahu khalifah yang kedua selepas Abu Bakar, iaitu Abu Hafs bin Umar. Abu Hafs Umar, bukan Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab punya pak dia. Al-Adwi Al-Qurashi. Lahirkan 590 wa kana awwalu man luqiba bi Amiril Mukminin, dan dia adalah orang yang pertama, walaupun dia khalifah yang kedua, tapi dia adalah orang pertama yang digelar Amiril Mukminin. Wa sahibul fasahah, iaitu seorang yang fasih, wal balaghah, dengan dan juga ahli balaghah fil kalam, di apa kata dalam kata-kata beliau. Baik. Yang ketiga yang terakhir, Amr bin As radhiyallahu anhu, wa Amr bin Al-As As-Sahmi Al-Qurashi Al-Kinani. Dilahirkan 592, qad asbaha waliyan ala Misra, dan dia telah pun menjadi gubernur di Mesir satu ketika. Fi ahdi Umar Al-Khattab, di zaman pemerintahan khalifah yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab, utufiya 682. Ada lagi? Habis dah. Itu je untuk hari ni, sikit saja. Dan untuk kuisis hari ni kita sambung yang hari itu, yang hari Isnin hari itu, dengan tambahan kita kata soalan daripada Funun An-Nathar fi Asr Islam. نكتفي على هذا القدر لعلكم مستفيدين في هذا اللقاء إن شاء الله. Selamat menjawab soalan kuisis dan selamat mengaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi